Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini dalam kuliah 99 usul dirayah hadis. Kita telah sampai ke contoh ketiga dan telah membincangkan dua contoh sebelum ini di bawah usul ke-64 di usul ke-64 dalam nota sebelum ni, iaitu riwayat-riwayat yang menyatakan kubur Nabi ini di sini dan kubur Nabi itu di situ secara spesifik, atau di bawah tanah masjid tertentu yang diketahui pada hari ini ada kubur sekian ramai Nabi, atau Nabi Fulan dan Nabi Fulan. Tidak ada satu pun yang sahih. Kebanyakannya maudhu'. Hadis yang paling baik pun tentangnya dhaif sangat. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga daripadanya merupakan riwayat-riwayat Israiliyat. Kemudian saya sebutkan di situ, saya akan kemukakan 4 contoh. Contoh pertama, kedua, itu telah kita bincangkan sebelum ini dan itu ada dalam nota sebelum ini, iaitu nota ke-41. Hari ini kita telah sampai ke nota 42 untuk membincangkan contoh ketiga di bawah usul ke-64 tadi. Di bawah usul ke-64 ni berkenaan dengan kubur tu. Kubur Nabi ni di sini. Kalau ada sebut dengan tepat begitu, di sini, itu salah. Tak betul semua tu. Bercanggah dengan ijma' ulama hadis. Dan tidak ada satu pun yang sahih. Kecuali macam saya sebut tadilah, kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya Allah dengan hikmat dan kebijaksanaannya hendak menyatakan bahawa Nabi Muhammad itulah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, dan Nabi yang perlu diterima oleh semua manusia. Tidak ada lagi syariat, mana-mana syariat ataupun Nabi lain yang akan datang selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Seolah-olah itu Allah SWT hendak buktikan, hendak nyatakan. Jadi yang lain-lain itu sebagaimana terhapusnya kesan-kesan mereka dan dikira sebagai telah mansukh. Begitulah dengan keadaan mereka pun tak tahu dah tempat dia, tempat mana. Kubur dia pun tak tahu. Nabi kita dia ketahui dengan jelas. Walaupun begitu tidak berlaku kesyirikan dengan sebab kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana begitu kuat akidah tauhid itu berakar umbi di dalam jiwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bincangkan contoh ketiga. Di contoh ketiga ni saya ambil daripada tafsir At-Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata, haddathana Ibn Humaid qala haddathana Salamah qala haddathana Ibn Ishaq an Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Sa'id al-Khuza'i an Abi Tufail Amir ibn Wathilah qala sami'tu Ali ibn Abi Talib alaihi salam يقول لرجل من حضرموت هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا عراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت هل رأيته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال لا ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال فيه قبر هود صلوات الله عليه. Bermaksud Abu Tufail Amir bin Wathilah meriwayatkan, katanya, aku mendengar Ali bin Abi Talib, AS maksudnya alaihi salam, ringkas kepada alaihi salam, berkata kepada seorang laki-laki dari Hadramaut, pernahkah engkau melihat longgokan pasir merah? Jadi kawasan longgokan pasir merah yang bercampur dengan tanah selut merah, dan banyak pula terdapat pohon arak dan
bidara di kawasan arak ni nama pokok nama pokok arak, bukan arak yang memabukkan tu, tidak. Pokok arak namanya, iaitu pokok kayu sugi lah, kayu sugi. Dan pokok bidara, pohon bidara di kawasan pinggiran sekian-sekian bumi Hadramaut. Pernahkah engkau melihatnya? Jawab laki-laki itu, ya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau menggambarkan tentangnya betul-betul seperti orang yang pernah melihatnya. Kata Ali, tidak, tetapi telah diceritakan kepadaku tentangnya. Laki-laki dari Hadramaut itu pun berkata, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata Ali, di situ ada kubur Hud alaihissalam. Ini kubur Nabi Hud alaihissalam. Jadi inilah yang menjadi pegangan. Hari ini jadi fitnah. Dibawa oleh puak-puak habaib. Segolongan lah, tidak semua habaib juga. Segolongan yang datang dari Yaman itu. Inilah kata dia bukti hadis yang terang menceritakan tentang adanya kubur Nabi Hud. Nabi Hud itu dengan jelas di negeri mereka. Inilah dalilnya. Ini dalil paling terang dan yang paling kuatlah bagi mereka yang ada. Dan kita akan bahas, kita akan bincangkan sejauh mana kekuatan hadis ini seperti yang didakwa oleh mereka sehingga menyebabkan begitu berleluasanya fitnah, bid'ah, khurafat dan kesyirikan yang berlaku di sana akibat adanya apa yang dikatakan sebagai kubur Nabi Hud. Dan sekarang ni kalau kita tengok dalam YouTube pun boleh tengok, bukan main dibenanya situ kubur Nabi Hud itu kononnya. Padahal asasnya paling baik pun inilah riwayatnya yang paling baik pun. Ini yang paling baik pun macam ni. Bayangkanlah yang lain-lain lagi. Tapi kalau kita tidak dedah, kan orang tak tahu. Inilah yang dibawa ke mana-mana. Kalau dengar puak-puak Habib ni, akan adalah lama-lama dia akan keluar lah benda ni. Seolah-olahnya macam Syiah juga. Duduk popularkan Karbala dia tu, kubur juga Karbala itu. Ataupun sekarang ni mereka seronok lah sebab sudah dapat dah Iraq pun. Dalam Iraq tu berapa ramai kubur imam-imam mereka. Termasuklah imam yang pertama, Sayyidina Ali tu kuburnya di Najaf. Bukan main besar. Kita terkeliru ingat ke masjid, bukan masjid, rupanya kubur. Begitu sekali kubur-kubur itu dibina. Baik, sekarang kita nak tengok rujukan dulu. Di mana terdapat cerita ni? Kalau dengan sanad yang lengkap, kita boleh lihat dalam tafsir Tabari atau Jami'ul Bayan. Di sini saya bagi ni rujukan jilid 10 muka surat 268, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak al-Sahihain jilid 2 muka surat 615, Al-Bukhari, Imam Bukhari maksudnya di dalam At-Tarikhul Kabir, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, dalam At-Tarikhul Kabir, kitab sejarah perawi yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari ketika dia berumur sekitar 18 tahun. 18 tahun. Di bawah cahaya bulan purnama. Dia tulis kitab ini. As-Sa'labi di dalam tafsirnya Al-Kashf wal Bayan. Ibnu Hisham, pengarang sirah Ibnu Hisham itulah, tapi dalam kitab lain, At-Tijan fi Mulukil Himyar. Kemudian kalau kitab kemudian ni yang baru, penulis-penulis yang baru, yang setengah-setengah pengarangnya tu masih ada lagi, iaitu karangan Ahmad bin Hasan Al-Muallim, Al-Kashful Mubin an Haqiqatil Quburiyin. Al-Kashful Mubin an Haqiqatil Quburiyin. Muka surat 11. Lepas tu ini Habib, karangan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Nailul Maqsud. Dalam ni dia menyokong lah. Dia buat marilah, termasuklah hadis ini. Termasuklah asar ini dikemukakan sebagai buktinya bahawa itu memang kubur Nabi Hud. Yang ada sekarang ni betul lah tu. Dalam buku ni memang dia sebut semua bukti-bukti, dalil-dalilnya. Tetapi sebenarnya bukan dalil itu. Itu suatu hujah
yang sebenarnya bukan hujah, tetapi mengelirukan orang-orang yang jahil sahaja. Orang-orang yang mengaji, yang belajar tak akan terkeliru dengan hujah-hujah seperti itu yang tidak layak pun disebutkan sebagai hujah. Nanti kita akan lihat. Dalam kitab baru lagi iaitu Ikhbarul Wufud. Ikhbarul Wufud. Ini semua kitab-kitab ni cerita tentang itulah. Baik. Kalau kita lihat komentar. Yang pertama, hadis di atas dengan sanad yang dikemukakan bersamanya itu adalah berdasarkan riwayat Tabari. Kalau nak kira yang paling dekat lah dengan Sayyidina Ali, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari paling dekat. Lepas tu riwayat ini, riwayat Tabari. Tapi riwayat ini lebih lengkap lagi sanadnya. Lebih lengkap lagi berbanding dengan riwayat Bukhari. Dengan sanad yang sama juga di bahagian atasnya sama, ia dikemukakan oleh Al-Bukhari di dalam Tarikh Kabirnya dan Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Hakim tu kemudian dah, sanad dia lebih banyak lah. Tapi bahagian atasnya sama. Yang kedua, di dalam sanad At-Tabari itu ada beberapa nama perawi yang cukup bermasalah. Kerana mereka, hadis itu tidak akan dihukum sahih oleh sesiapa pun. Kalau hukum sahih itu jahil lah. Itu mesti jahil. Kalau orang yang belajar hadis betul, dia tak akan hukum sahih sama sekali. Hasan pun tak boleh. Tapi pengarang tadi, Nailul Maqsud tadi kata sekurang-kurangnya hasan. Mana boleh macam tu. Kerana mereka, ia paling elok pun akan dianggap sebagai hadis yang dhaif sangat. Paling elok, dhaif sangat. Tak boleh pakai dah. Jika dilihat kepada beberapa faktor lain lagi, hadis seperti itu sebenarnya wajar disenaraikan sebagai hadis maudhu'. Itu hakikat. Baik, yang ketiga, asar di atas sebenarnya berpunca daripada Ibnu Ishaq. Sebab itu saya dah tulis buku Ibnu Ishaq. Sebab saya tahu dia ni banyak bawa masalah kepada umat. Tapi orang-orang yang tak tahu cerita, dia terpedaya lah. Macam-macam lah dia. Ada dalam kitab ni dia sebut. Tetapi mari kita tengok. Dan saya harap hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat saya, peserta-peserta kelas ni, kalau boleh baca buku saya tu, Ibnu Ishaq. Saya dah dedah dah rahsia Ibnu Ishaq ni lama dah. Kena baca buku tu. Wajib baca. Sebab apa? Banyak sekarang ni benda-benda macam ni lah. Contohnya hadis ni. Jadi bagi orang yang terima baik Ibnu Ishaq, dia terperangkap lah. Dia akan terperangkap. Itu sebab saya dah kata. Kita kata kena ubah fikiran tu. Kalau duduk bermudah-mudah, sebab kononnya ada dalam riwayat Tirmizi, ada dalam hadis Abu Daud, Ibnu Ishaq tu perawi kitab ni, sudah. Kenalah kita. Terperangkap lah, terjerat lah. Sebab itu kena baca. Sekurang-kurangnya. Di samping kalau tengok buku saya ni, yang dalam bentuk nota mula-mula ni, sejilid daripadanya telah pun dicetak. Dan sekarang ni kita sedang buat kan. Ini dalam proses untuk menjadi jilid yang kedua ni, yang kita buat sekarang ni. Kalau tengok dalam tu pun banyak lagi. Contoh, riwayat Ibnu Ishaq yang karut-karut memang tak boleh terima langsung. Kalau terima, teruk kita jadi. Antaranya inilah riwayat ini. Riwayat ini dalam buku tu saya tak sebutlah, cuma sebagai contoh. Ni riwayat Ibnu Ishaq di luar daripada kitabnya. Bukan di dalam kitabnya sendiri, tapi dalam kitab lain. Tapi disebutkan riwayat dia. Dialah madar. Jadi paksi bagi riwayat itu. Pergi tengoklah di mana-mana pun, mesti ada dia. Lihatlah di mana-mana pun riwayat tersebut, pasti di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq. At-Tabari telah mengambil riwayat Ibnu Ishaq ini melalui Ibnu Humaid, iaitu Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia mengambilnya dari Salamah dan dia pula mengambilnya dari Muhammad bin Ishaq. Ini silsilah dia ni. Ini silsilah sanad dia. Cuba tengok di atas lah. Cuba tengok di atas tu. Ini sanad dia ada cukup. Tabari bagi. Dia ambil daripada Ibnu Humaid ambil daripada Salamah ambil daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ambil daripada Muhammad bin Abdullah bin Abi Sa'id Al-Khuzai. Cuba tengok. Siapakah mereka bertiga yang tersebut
dalam sanad At-Tabari itu tidak sukar untuk mengenali mereka. Dengan merujuk kepada para ulama rijal hadis, anda segera akan mengenali mereka. Baik, sekarang ni saya nak minta orang lain lah baca. Siapa nak baca? Silakan. Ini sebahagian daripada yang saya petik daripada buku saya tu. Iaitu Ibnu Ishaq. Peranannya dalam penyebaran fahaman Syiah di kalangan umat. Itu tajuknya. Ibnu Ishaq, peranannya dalam penyebaran fahaman Syiah di kalangan umat. Ini fahaman Syiah juga ni. Cerita kubur-kubur ni. Syiah lah yang paling bersungguh-sungguh ni. Membesar-besarkan, memuja kubur ni. Sehingga jadi kuburiyin ni. Di kalangan Syiah begitu ramai. Jadi sekali boleh saya nak sesiapalah di antara kita yang baca. Silakan. Siapa nak baca? Afif. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, Muhammad bin Humaid Ar-Razi adalah penduduk Rai. Dia selalu menukilkan riwayat daripada Ya'qub Al-Qummi, seorang penulis kitab-kitab Syiah dan selainnya. Ya'qub bin Syaibah berkata, dia selalu mengemukakan riwayat-riwayat yang sangat mungkar. Imam Bukhari berkata kedudukannya dipertikaikan. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang alim senegeri dengannya, berkata dia seorang pendusta besar. Al-Fadlaq Ar-Razi, juga seorang alim senegeri dengannya, berkata saya mempunyai 50,000 riwayat Muhammad bin Humaid Ar-Razi, tetapi satu pun darinya tidak saya kemukakan kepada orang ramai. Pernah Ishaq Al-Qawsaj berkata, Muhammad bin Humaid membaca di hadapan kami kitab Al-Maghazi karangan Ibnu Ishaq yang dinukilkannya dari Salamah bin Abrash. Kebetulan selepas itu saya mengunjungi. Sekejap Afif. Sekejap. Salamah bin Al-Fadl Al-Abrash, begitu yang betulnya. Baiki Salamah bin Al-Fadl Al-Abrash. Teruskan. Pernah Ishaq Al-Qawsaj berkata, Muhammad bin Humaid membaca di hadapan kami kitab Maghazi karangan Ibnu Ishaq yang dinukilkan daripada Salamah bin Al-Fadl Al-Abrashi. Kebetulan selepas itu saya mengunjungi Ali bin Mihran. Saya ternampak beliau sedang membaca kitab Al-Maghazi karangan Ibnu Ishaq daripada riwayat Salamah. Saya bertanya beliau, adakah engkau mendengar kitab Maghazi ini dari Muhammad bin Humaid? Mendengar pertanyaan saya itu, Ali bin Mihran tercengang keheranan, lantas dia menceritakan bahawa Muhammad bin Humaid lah yang mendengar kitab itu dari saya, ini Ali. Artinya, dakwaan Muhammad bin Humaid bahawa dia telah mendengar Maghazi Ibnu Ishaq dari Salamah adalah dusta semata-mata. Dia tidak mendengar atau menerima kitab itu dari Salamah tetapi dari Ali bin Mihran. Ali bin Mihran lah yang mendengar atau menerima kitab ini dari Salamah. Setelah mendapat tahu kedudukan sebenarnya, Ishaq Al-Qawsaj berkata, aku bersaksi bahawa Muhammad bin Humaid adalah pendusta besar. Saleh Jazarah berkata, kami menganggap Muhammad bin Humaid berdusta dalam semua perkara yang diceritakan kepada kami. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berani terhadap Allah dari Muhammad bin Humaid. Dia mendengar riwayat-riwayat dari orang-orang tertentu, kemudian menukuk tambah riwayat-riwayat itu. Pernah Ibnu Kharash mengemukakan riwayat Muhammad bin Humaid. Lantas dia berkata, demi Allah, dia berbohong. Ulama hadis yang lain berkata bahawa dia selalu mendengar dia selalu mengambil hadis orang-orang tertentu kemudian menisbahkannya kepada orang lain. Imam Nasai berkata dia seorang yang lemah. Saleh Jazarah berkata, tidak pernah saya lihat dalam mimpi saya orang yang lebih mahir berbohong dari dua orang. Dalam hidup, bukan mimpi. Dalam hidup saya, Tidak pernah saya lihat
dalam hidup saya orang yang lebih mahir berbohong dari dua orang, iaitu pertama Muhammad bin Humaid yakni ahli sejarah, dan kedua Sulaiman al-Sazkuni. Asyazkuni. Ibnu Warah juga telah menganggap Muhammad al-Shazkuni, Hmm. dan kedua Sulaiman al-Shazkuni. Ibnu Warah juga telah menganggap Muhammad bin Humaid sebagai pendusta. Hmm. Ibn Humaid meninggal dunia pada tahun 248 Hijrah. Lihat Mizanul I'tidal juzuk ketiga muka surat 530. Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal jilid ke-6 muka surat 286 hingga 287. Yang kedua, siapa Salamah? Nama penuhnya ialah Salamah bin Fadl. Dia terkenal dengan gelaran Abrash. Pernah menjadi qadi di Rai. Kerana itulah dia dinisbahkan dengan Ar-Razi. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Dia terkenal sebagai sejarawan di zamannya selain dianggap sebagai salah seorang perawi penting Maghazi Ibn Ishaq. Ishaq bin Rahawayh berkata dia seorang daif. Bukhari berkata sesetengah hadisnya mungkar. Imam Nasai berkata dia seorang daif. Ali Ibn Madini menceritakan setelah kami pulang dari Rai, riwayat-riwayat yang pernah kami dengar dari Salamah kami buangkan dengan anggapan ia adalah riwayat yang karut dan dusta. Yahya bin Ma'in berkata Salamah Abrash Ar-Razi adalah seorang Syiah. Abu Hatim Ar-Razi berkata dia tidak boleh dijadikan hujjah. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata penduduk Rai sama sekali tidak suka kepadanya lantaran fahamannya yang salah. Salamah meninggal dunia pada tahun 191 Hijrah. Lihat Mizanul I'tidal juzuk kedua muka surat 12. Al-Mizzi Tahzibul Kamal juzuk ketiga muka surat 252 hingga 253. Ketiga, siapa pula Ibnu Ishaq? Beliau ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Makhrami. Kunyahnya ialah Abu Bakar. Beliau meninggal pada tahun 151 Hijrah. Pandangan ulama dinukilkan berbeza-beza tentang Ibnu Ishaq ini. Bukan seorang dua ulama mengatakan beliau fiqah, saduq, bagus dan lain-lain. Manakala sekian ramai yang lain pula mengatakan beliau seorang yang lemah, bahkan seorang pendusta besar. Di bawah ini adalah sebahagian daripada ta'dil para ulama rijal terhadapnya. Ahmad bin Hanbal berkata dia, yakni Muhammad bin Ishaq, seorang yang baik ceritanya. Yahya bin Ma'in berkata dia seorang yang fiqah, seorang yang boleh dipercayai, tetapi bukan hujjah, yakni tidak boleh dipegang kata-katanya. Ali Ibn al-Madini berkata ceritanya di sisi kami adalah benar, tetapi Nasai dan lain-lain pula berkata dia tidak kuat. Di sisi saya, jangan bertukar. Di sisi saya. Ceritanya di sisi saya adalah benar, tetapi Nasai dan lain-lain pula berkata dia tidak kuat. Daruqutni berkata tidak boleh dijadikan hujjah. Yahya bin Kathir dan lain-lain berkata kami mendengar Syu'bah berkata Ibnu Ishaq adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Syu'bah juga berkata dia adalah seorang saduq, satu lafaz ta'dil yang rendah. Muhammad bin Numair berkata dia dituduh berfahaman qadariyah, tidak menerima konsep takdir, padahal dia jauh sekali dari berfahaman begitu. Ibnul Madini berkata saya tidak mendapati hadisnya yang tidak bagus selain dari dua hadis mungkar. Di bawah ini pula adalah tajrih sekian ramai ulama rijal, termasuk orang-orang yang dinukilkan telah mentakdilkannya. Abu Daud berkata dia seorang Qadari Mu'tazili, seorang yang berfahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Sulaiman At-Taimi berkata dia seorang pendusta besar. Wuhaib berkata saya mendengar Hisham bin Urwah berkata dia seorang pendusta besar. Wuhaib juga berkata saya bertanya Malik tentang Ibn Ishaq bila menganggapnya seorang yang tidak bagus. Abdurrahman bin Mahdi berkata Yahya bin Sa'id dan Malik mengatakan Ibn Ishaq majruh, seorang yang tidak diterima baik. Ibnu Idris berkata pernah saya berada dalam majlis Imam Malik. Tiba-tiba ada orang berkata kepadanya bahawa Ibnu Ishaq mengatakan kemukakan kepadaku ilmu Malik kerana aku boleh menguji kebenaran dan kepalsuannya. Imam Malik lantas berkata lihatlah kamu kepada salah seorang Dajjal ini. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata aku bersaksi bahawa Muhammad ibn Ishaq adalah pendusta besar. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, berkata Muhammad bin Ishaq mempunyai beribu-ribu hadis
yang tidak diriwayatkan oleh orang lain, iaitu hadis-hadis yang beliau berseorangan dalam meriwayatkannya. Demikian sedikit latar belakang Ibnu Ishaq yang tersebut di dalam kitab Mizanul I'tidal oleh Az-Zahabi. Berikut dikemukakan pula jarah para ulama rijal terhadap Ibnu Ishaq dari sumber-sumber yang lain. Imam Nasa'i berkata dia seorang yang tidak kuat. Dalam kitab Darud Du'afa As-Saghir, Tak payah sebutlah nama As-Saghir, kitab. muka surat 52. Abu Hatim berkata dia seorang yang dhaif. Setelah Ibnu Numair berkata apabila Muhammad bin Ishaq meriwayatkan sesuatu cerita dari perawi-perawi yang terkenal, ketika itu ceritanya bagus dan dia seorang soduk. Beliau juga menegaskan dengan katanya Ibnu Ishaq selalu menukilkan riwayat-riwayat yang karut dari perawi-perawi yang majhul. Ibnu Nadim wafat 385 Hijrah. Di dalam bukunya Al-Fihris menulis tentang Ibnu Ishaq. Dia ini Ibnu Ishaq seorang yang tercela dan tidak disenangi fahamannya. Dia selalu mengambil riwayat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Di dalam buku-bukunya dia menyebut orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai ahli ilmu terdahulu. Ulama-ulama hadis pula menganggapnya dhaif dan tertuduh. Imam Nawawi menulis Muhammad bin Ishaq adalah antara perawi yang tidak menepati syarat-syarat hadis sahih. Imam Az-Zahabi menulis riwayat Ibnu Ishaq gugur dari darjah kesahihan dan tidak harus dijadikan hujah untuk menentukan halal haram. Hafiz Ibnu Hajar pula menulis riwayat Ibnu Ishaq tidak boleh dijadikan hujah untuk hukum hakam, terutama bila dia berseorangan dalam meriwayatkannya. Bila ada perawi thiqah mengemukakan riwayat yang bertentangan dengan riwayatnya, pada ketika itu riwayat Ibnu Ishaq langsung tidak layak dihiraukan. Ibn Qayyim menulis bahawa Imam Ahmad mengatakan riwayat Ibnu Ishaq munkar dan dhaif. Asy-Syaukani menulis bahawa Ibnu Ishaq bukanlah hujah terutama bila dia melakukan an'anah. Nawab Sadiq Hasan Khan ketika membincangkan salah satu hadis mengatakan bahawa Nawab Siddiq Hasan Khan ketika membincangkan salah satu hadis mengatakan bahawa dalam sanadnya terdapat juga Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Ishaq bukanlah hujjah. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan membincangkan tentang Ibnu Ishaq dengan panjang lebar dan beliau menjawab takwilan yang lemah dan rapuh oleh golongan-golongan yang menganggap Ibnu Ishaq sebagai seorang yang thiqah. Ibnu Jauzi menulis dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahawa Muhammad bin Ishaq adalah seorang yang majruh. Imam Malik, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sulaiman At-Taimi, Wahib bin Khalid telah bersaksi tentang kedustaannya. Ali bin Madini pula berkata dia meriwayatkan hadis karut daripada orang-orang yang majruh. Khatib Al-Baghdadi berkata bukan seorang dua ulama tidak mahu berhujjah dengan riwayat Ibnu Ishaq kerana beberapa sebab. Antaranya, pertama, dia berfahaman Syiah. Kedua, dia berfahaman Qadariyah. Ketiga, dia melakukan tadlis dalam riwayat hadis-hadisnya. Ketika membincangkan biografi Sufyan bin Husain, Imam Az-Zahabi menukilkan kata-kata Abu Hatim bahawa dia tidak boleh dijadikan hujjah sama seperti Muhammad bin Ishaq. Di dalam kitab Al-Ulu pula Imam Az-Zahabi mengatakan Ibnu Ishaq adalah sahibul manakir wa gharaib, seorang yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar dan cerita yang pelik-pelik. Di bawah biografi Laith bin Abi Sulaim, Imam Mizzi, Az-Zahabi dan Ibnu Hajar di dalam kitab mereka masing-masing menukilkan kata-kata Abdullah, anak Imam Ahmad, bahawa dia mendengar ayahnya, iaitu Imam Ahmad berkata, tak pernah kulihat Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Al-Jarh Ta'dil, berpandangan buruk terhadap sesiapa seburuk pandangan terhadap Laith, Muhammad bin Ishaq dan Hammam. Tiada siapa pun mampu memujuk beliau untuk menerima mereka. Untuk melihat keterangan lebih terperinci tentang Ibnu Ishaq, sila lihat buku penulis berjudul Ibnu Ishaq
peranannya dalam penyebaran fahaman Syiah di kalangan ummah. Teruskan. Siapa pula Muhammad bin Abdullah bin Abi Sa'id Al-Khuzai. Khuzai. Dia adalah seorang Khuzai. Dia adalah seorang perawi majhul. Hanya Muhammad bin Ishaq sahaja meriwayatkan daripadanya. Demikian kata Abu Hatim berdasarkan nukilan daripada anaknya Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Riwayat seorang seperti ini tidak layak diterima walaupun sebagai syawahid. Sekejap Keempat, Sekejap. Afif. Cukup Afif. Cuba bayangkan deretan perawi ni perawi ni semua bermasalah. Cuba tengok ni. Daripada kecuali Ibnu Jarir, daripada Ibnu Humaid, Salamah, Ibnu Ishaq, ni semua ni 4 orang perawi ni berturut-turut cukup bermasalah. Yang paling atas tempat Ibnu Ishaq mengambil riwayat ini itu majhul. Hanya Ibnu Ishaq saja meriwayatkan sesuatu daripadanya. Orang lain tak ada. Sebab itu dia ni Muhammad bin Abdullah bin Abi Sa'id Al-Khuzai ni dianggap sebagai perawi majhul. Sebab seseorang perawi itu kalau ada 2 orang perawi yang thiqah meriwayatkan daripadanya baru dikira tidak majhul. Kalau seorang saja, itu pun orang seperti Ibnu Ishaq, dia tidak melepaskan seseorang perawi itu daripada darjat jahalah, majhul. Dia dianggap sebagai majhul. Jadi bayangkan macam mana kita nak terima, macam mana nak kata sahih. Memang orang tak belajar lah kalau nak kata sahih ataupun nak kata hasan. Hadis yang macam ni berturut-turut pendusta besar ada tu. Bahkan Ibnu Ishaq tu dikatakan oleh Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain sebagai salah seorang dajjal, dia kata. Bukan main-main. Itu kalau lafaz jarh yang paling teruk, paling atas diberikan kepada Ibnu Ishaq. Macam mana kita nak terima riwayat dia? Dan inilah yang dikatakan riwayat yang terbaik berhubung dengan kubur Nabi Hud. Berhubung dengan kubur Nabi Hud. Itulah ceritanya. Baik. Baik. Sekarang ni saya nak orang lain pula lah baca. Afif dah baca banyak dah. Orang lain pula. Siapa nak baca seterusnya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Silakan. Ya. Nombor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kebanyakan kitab seperti Tafsir Al-Tabari, Mustadrak Hakim dan lain-lain, asar itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq secara an'anah. Sedangkan dia terkenal sebagai perawi mudallis. Riwayat seorang perawi mudallis secara an'anah dihukum dhaif oleh para muhaddithin. Hanya di dalam At-Tarikhul Kabir Bukhari sahaja riwayat itu telah dinukilkan dengan sirah tahdits daripada Ibnu Ishaq. Tetapi ia tetap merupakan tafarrudat Ibnu Ishaq. Tiada orang lain meriwayatkannya kecuali dia seorang sahaja. Menurut para ulama hadis, tafarrudat Ibnu Ishaq juga dhaif. Bagi orang-orang yang menganggap Ibnu Ishaq sebagai pendusta besar, bahkan telah menyebutnya sebagai Dajjal, riwayat Ibnu Ishaq dengan sirah tahdits juga tidak memberi apa-apa nilai. Ia bagi mereka tetap juga maudhu'. Teruskan. Yang kelima, jika dilihat kepada teks yakni matan riwayat pula, apabila dikatakan oleh laki-laki dari Hadramaut itu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau menggambarkan tentangnya betul-betul seperti orang yang pernah melihatnya. Bukankah Ali berkata, tidak, tetapi telah diceritakan kepadaku tentangnya. Tidak pula beliau menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya. Tidak jelas di situ Nabi SAW yang menceritakan kepadanya. Mungkin sekali ada orang yang datang dari sana menceritakan kepada beliau begitu. Teruskan. Yang keenam, jika asar itu sahih sekalipun di sudut sanadnya, ini andaian sahaja, gambaran yang diberikan dalam asar itu tidak tepat sama sekali dengan kedudukan dan suasana kubur
yang dimasyhurkan sebagai kubur Nabi Hud alaihi salam hari ini. Yang ketujuh, asar Ali yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas adalah yang terbaik di sudut sanad dan di sudut ia terdapat di dalam kitab-kitab yang agak popular di kalangan umat Islam. Tetapi terdapat beberapa bukti di dalam matan dan sanadnya yang menunjukkan riwayat itu sebenarnya berpunca daripada Syiah. Antaranya ialah satu, kata-kata Abu Tufail Amir bin Wathilah ketika meriwayatkannya, aku mendengar Ali bin Abi Talib alaihi salam. Ucapan alaihi salam atau ringkasnya AS itu hanya digunakan oleh orang-orang Syiah setelah menyebut atau disebut nama Sayyidina Ali sebagai doa kebaikan untuknya. Orang-orang Sunni tidak menggunakan ucapan itu. Sebaliknya mereka mengucapkan radhiyallahu anhu seperti setelah disebutkan nama-nama sahabat yang lain. Paling tinggi pun mereka mengucapkan karramallahu wajhah selepas menyebut nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun pada beberapa tempat perawi memanggil Sayyidina Ali dengan panggilan Amirul Mukminin untuk mengelirukan orang-orang Sunni. Sekejapnya apa ni? Fuad sekejap Di sini disebut Abu Tufail Amir bin Wathilah. Abu Tufail Amir bin Wathilah ini disebut-sebut oleh ulama rijal sebagai sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Dikaitkan dengan dia cerita ni. Untuk nak memberi nilai lah, memberi nilai kepada cerita ni, dikaitkan dengan dia. Tetapi dengan adanya alaihissalam, bila dia sebut itu nampak tidak sesuai tu. Siapa yang sebut alaihissalam tu? Kalau kita kata Abu Tufail Amir bin Wathilah, dia bukan Syiah, dia sahabat Nabi. Dia bukan, mana ada istilah alaihissalam lagi digunakan oleh sahabat untuk Sayyidina Ali? Tak ada semua tu. Jadi di sini kita nampak ni puncanya Syiah. Apalagi kalau kita tengok kan perawi-perawi tadi memang Syiah itu. Jadi patutlah warna dia tu kita nampak warna Syiah. Tak dapat dinafikan. Walaupun selalu juga digunakan, beberapa tempat digunakan di situ, wahai Amirul Mukminin. Itu istilah yang digunakan oleh ahli sunnah. Sebab Syiah ni cara dia nak mengelirukan orang ahli sunnah, kadang-kadang dia guna istilah-istilah yang kita guna. Sebab bagi mereka, Sayyidina Ali bukan Amirul Mukminin. Sayyidina Ali itu imam. Amirul Mukminin, mereka tak terima istilah tu. Mereka kata itu istilah orang ahli sunnah. Tapi dia guna di sini untuk mengelirukan orang-orang Sunni sebenarnya. Jadi kita perlu tahulah cara tipu daya Syiah tu. Teruskan Fuad. Yang kedua, teruskan. Ya, yang kedua iaitu bukti yang kedua, ia mempopularkan ziarah kubur sebagai satu ritual dalam ajaran mereka. Ia juga menjustifikasikan amalan-amalan ziarah kubur dengan kaifiat termaklum di kalangan kuburiyun, yakni penyembah-penyembah kubur. Apabila di kawasan kubur Nabi Hud alaihissalam juga telah sekian lama dilaksanakan ritual-ritual seperti itu. Kita nampak ni kan, kalau Syiah memang di kubur-kubur dia buat gitulah. Jadi di kubur Nabi Hud ni pun sekarang ada. Dalam YouTube boleh tengok dengan jelas. Bukan YouTube saja, benda ni tak tersembunyi lagi. Pada sesiapa pun boleh tengok dengan jelas. Macam mana upacara tu. Macam mana ritual itu, walaupun tidak sama banyak perkara dengan yang dilakukan oleh Syiah, tetapi sedang menuju ke arah itu. Bagi kita sudah terlalu teruk dah tu begitu tu. Tidak dilakukan oleh orang-orang Sunni yang sebenarnya. Tidak dilakukan. Ini tapi telah dilakukan di kawasan, dekat perkuburan yang dikatakan Nabi Hud itu. Teruskan. Bukti yang ketiga, ketiga-tiga orang perawi utama di dalam sanad Athar Ali itu memang diketahui para ulama rijal sebagai Syiah. Muhammad bin Humaid Ar-Razi, Salamah bin Al-Fadl Al-Abrash dan Muhammad bin Ishaq. Bukti mereka Syiah jelas dapat dilihat pada riwayat-riwayat mereka. Teruskan. Nombor 8.
Terdapat satu lagi riwayat tentang kubur Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut, Yaman. Lebih kurang seperti riwayat yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas. Oleh kerana tersebut di dalamnya dengan jelas bahawa yang menceritakan itu adalah kubur Nabi Hud alaihissalam kepada Ali ialah Nabi SAW sendiri, maka elok juga kalau riwayat berkenaan dikemukakan di sini. Disebabkan ia agak panjang, penulis merasakan bahagian yang agak berkaitan sahaja perlu dibentangkan di hadapan para pembaca sekalian. Ia dikemukakan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashqnya dan Yaqut Al-Hamawi di dalam kitabnya yang terkenal Mu'jamul Buldan. Setelah mentarjihkan Ahqaf terletak di bumi Yaman, Yaqut berkata, jadi ini panjang ini riwayatnya. Ini riwayatnya panjang ni. Jadi kita baca terjemahan sajalah untuk meringkaskan masa. Baik. Bermaksud kebenarannya disokong oleh apa yang diriwayatkan Abul Munzir Hisham bin Muhammad daripada Abi Yahya As-Sijistani, daripada Murrah bin Umar Al-Aili, daripada Al-Aili, daripada Al-Asbagh bin Nubatah. Katanya, ketika kami sedang duduk-duduk di samping Ali bin Abi Talib di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu dia bercerita panjang sehingga akhirnya dia berkata, pada suatu hari Ali bertanya dia ketika kami berkumpul dan berbual-bual, engkau tahukah tentang Hadramaut? Dia menjawab, kalau saya tidak tahu tentangnya, tidak tahulah saya tentang tempat-tempat lain. Ali radhiyallahu anhu terus bertanya kepadanya, engkau tahukah Ahqaf? Jawab orang itu, semacam tuan mahu bertanya tentang kubur Nabi Hud alaihissalam saja. Kata Ali, wah, hebat betul engkau. Tidak salah tekaanmu itu. Dia meneruskan ceritanya dengan berkata, ya, aku keluar bersama beberapa orang anak muda kampungku semasa kami muda belia untuk pergi ke kuburnya kerana ia telah masyhur dan kecur di kalangan kami. Kami mengembara di negeri Ahqaf selama beberapa hari. Bersama kami ada seorang laki-laki yang mengetahui tempatnya. Akhirnya kami sampai ke kawasan yang berlonggokkan pasir merah. Di situ ada banyak gua. Laki-laki itu membawa kami ke salah satu gua daripada sekian banyak gua itu, lalu kami masuk ke dalamnya. Lamalah kami memerhatikan apa yang ada di dalamnya. Akhirnya kami sampai kepada dua buah batu besar yang terkatup. Cuma ada satu sahaja lubang kecil yang hanya dapat dimasuki seorang yang kurus dengan memiringkan tubuh. Setelah masuk ke dalamnya, aku nampak seorang laki-laki di atas sebuah katil. Hitam manis warna kulitnya, berwajah panjang, lebat janggutnya. Ia telah kekeringan di atas katilnya. Bila aku menyentuh sedikit tubuhnya, aku dapati ia masih keras, tidak berubah. Dekat kepalanya tertulis satu suratan dalam bahasa Arab, begini adanya, aku Hud, Nabi yang telah murka terhadap kaum Ad kerana kekufurannya. Takdir Allah tidak dapat dielak oleh sesiapa pun. Setelah mendengar ceritaku itu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun berkata, demikianlah aku telah mendengarnya daripada Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana ada sebut kan, tadi dia sebut, diceritakan kepadaku saja riwayat yang pertama tadi. Tapi dalam ni dia ada sebut. Macam itulah yang Nabi Abul Qasim ni maksudnya Nabi kita lah. Begitulah yang aku dengar daripada Nabi. Mana dikaitkan dengan Nabi. Rupanya Nabi cerita benda ni. Jadi inilah yang menjadi pegangan mereka. Tetapi ada dalam kitab ni, kitab apa ni? Kenapa tidak ada di dalam kitab-kitab utama ni? Kenapa ada dalam kitab-kitab macam kamus geografi lah. Mu'jamul Buldan ini. Kamus geografi lama. Dan ada di dalam Tarikh Dimashq Ibnu Asakir sahaja yang begitu banyak jilid itu, yang dalam tu macam-macam ada riwayat yang mengarut berapa banyak dalam tu. Kenapa ada di situ saja? Jadi ini
yang ada dalam satu riwayat lagi. Tapi beberapa perkara disebutkan logokkan pasir merah, itu memang ada lah dalam riwayat yang pertama tadi. Tapi dalam riwayat yang pertama tadi tak ada lah disebutkan dengan detail begini. Baik. Teruskan Fuad. Hadis ini karut dan palsu semata-mata, baik dinilai di sudut sanadnya maupun matannya. Perawi pertama dan yang paling penting dalam sanad itu ialah Abul Munzir Hisham bin Muhammad bin As-Sa'id Al-Kalbi. Siapa Hisham pada pandangan ulama rijal hadis? Imam Ahmad berkata tentangnya, dia hanya tukang cerita dan ahli nasab. Aku fikir tidak ada sesiapa pun mahu meriwayatkan hadis daripadanya. Ad-Daraqutni dan lain-lain berkata dia perawi matruk. Ibnu Asakir berkata tentangnya, dia seorang Rafidhi, yakni Syiah Rafidah, tidak thiqah. Dan Al-Balazuri pula di dalam tarikhnya berkata tentang Hisham begini. Hisham seorang yang tidak dipercayai. Hisham meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Sekejap. Jadi kalau kita orang yang tak tahu cerita kan, dia sebut Hisham. Mana kita nak tahu Hisham mana kan? Misalnya di sini. Abul Munzir Hisham bin Muhammad. Mana orang nak tahu kan? Kalau orang yang belajar tentang perawi-perawi ni Hisham bin Abul Munzir Hisham bin Muhammad. Kalau kita cari di dalam kitab-kitab rijal mudah saja bertemu terus lah. Siapa? Tapi kepada orang biasa mana dia tahu ni ada sanad ni. Kita bila tengok sanad tu gerun lah, terkejut lah kepada orang-orang yang tak biasa dengan sanad ni. Tetapi siapa Hisham tu sebenarnya? Hisham tu sama saja dengan ayah dia. Ayah dia tu pun dipanggil Kalbi juga. Hisham ni pun dipanggil Al-Kalbi juga. Jadi kedua-duanya pendusta belaka ni. Pereka hadis. Bukan pendusta biasa, pereka hadis. Jadi macam ni ke riwayat yang kita nak pakai? Sama sekali tak boleh lah. Sama sekali tak boleh. Tak laku lah. Kecuali jika dibawa kepada orang yang tak tahu, kena tipu lah, mungkin. Teruskan Puan. Di dalam sanadnya juga ada seorang lagi perawi Syiah kerak. Dia adalah Asbagh bin Nubatah Al-Hanzali Al-Mujashi'i Al-Kufi. An-Nasai dan Ibn Hibban mengatakan dia matruk. Al-Uqaili berkata dia mempercayai yakni berakidah raj'ah. Abu Bakar bin Ayyash bahkan berkata dia pendusta besar. Hafiz Ibn Hajar berkata dia perawi matruk yang dikatakan berfahaman rafd, ini rafidah. Sekejap Jadi cuba tengok ni. Dalam ni pun ada masalah juga. Bukan Hisham saja je yang tidak diterimanya. Yang bermasalah teruk tu, pereka hadis tu. Ni ada seorang lagi, iaitu Asbagh bin Nubatah. Nasib baik ada sanad. Kalau tak ada sanad pun kita tak boleh terima. Kalau ada sanad, sebut sanad. Kita nak tengok. Ini Syiah kerak. Istilah saya ni Syiah kerak. Syiah kerak ni dalam istilah disebut Syi'i muhtariq. Syi'i muhtariq. Muhtariq, ihtaraqa, yahtariqu, hangus. Atau Syiah hangus. Jadi kerak lah. Kita kata Syiah hangus, nasi hangus ni kerak lah. Padahal Syiah kuat sangat lah. Cuba kita tengok ni. Dia ni percaya kepada raja'ah. Yang percaya kepada raja'ah ni bukan semua Syiah. Memang Syiah Rafidah lah yang percaya kepada raja'ah ni. Apa itu raja'ah? Raja'ah ni percaya bahawa Sayyidina Ali dan imam-imam Syiah itu akan dibangkitkan sebelum kiamat. Dihidupkan. Dan Aisyah, Hafsah dan ramai lagi orang-orang lain dibangkitkan juga. Untuk apa bangkit tu? Dihidupkan. Untuk dihukum oleh imam-imam Syiah itu terhadap mereka. Misalnya Aisyah. Aisyah dikatakan telah berzina. Jadi Aisyah akan menjalani hukuman had lah. Siapakah yang akan menjalankan hukuman had terhadap Aisyah? Jawab mereka, ini semua berlaku di zaman Raja'ah. Dia tu percaya macam tu. Ulama-ulama rijal tahu. Jadi macam mana kita nak terima? Sebab tu kita kata semua dia berpunca daripada Syiah.
Jadi bagi orang yang mendakwa sunnah, dia Asy'ariyah, dia begitu begini, sebenarnya yang dia pakai ni riwayat Syiah ni. Kenapa nak berhujah berdalil dengan riwayat-riwayat macam ni? Macam dalam kitab ni, saya nak tunjuk ni kitab ni. Kitab ni memang kitab Habib lah ni. Ni sebagai contoh saya nak tunjuk ni. Ni Nailul Maqsud. Kitab ni membela lah, dia mempertahankan kubur Nabi Hud. Memang betul kata dia kubur Nabi Hud. Ni cuba tengok ni. Nailul Maqsud fi masyru'iyyati ziyarati Nabiyillahi Hud alaihi. Masyru'iyyah, mana disyariatkan pergi ziarah kubur Nabi Hud. Sampai begitu sekali. Memang disyariatkan, memang sunat lah, boleh pahala lah, dapat pahala lah, ada kelebihan lah. Itu maksud masyru'iyyah, ziarah Nabi Hud, kubur dia. Sampai ni tajuk dia. Sayyid Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Ni kononnya keturunan Nabi lah. Kononnya Habib lah. Ni yang tulis ni. Dalam buku ni, hadis-hadis tu lah yang dikemukakan. Hadis-hadis tadi lah. Padahal hadis-hadis tu, kepada orang yang belajar hadis jelas. Itu Syiah. Bukan Syiah main-main. Syiah yang percaya akidah raj'ah ni. Bukan Syiah nipis-nipis, tidak. Ni Syiah kerak. Syiah hangus. Macam mana kita nak terima? Ulama-ulama kata pendusta besar. Pendusta besar tu saya terjemah perkataan kadzab. Sebab itu sirah mubalaghah. Kadzib, pendusta. Orang yang berdusta. Kalau kadzab, orang yang selalu berdusta. Suka berdusta. Atau kita kata pendusta besar. Jelas. Hafiz Ibn Hajar pun kata berfahaman Rafidah. Rafid. Teruskan. Buat. Hisham mengambil riwayat itu daripada Abi Yahya As-Sijistani. Dia pula mengambilnya daripada Murrah bin Umar Al-Aili yang meriwayatkan cerita itu daripada Asbagh bin Nubatah. Masalahnya, kedua-dua perawi itu majhul. Tidak dapat dikesan dua orang ini di dalam kitab-kitab rijal hadis. Jadi, bagaimana riwayat yang dikemukakan oleh dua orang Syiah kerak yang dikatakan juga sebagai pendusta besar dan dua orang perawi majhul akan diterima sebagai riwayat yang sahih? Tentu sekali tidak boleh. Riwayat seperti ini bahkan selayaknya dihukum sebagai riwayat yang maudhu'. Jadi sekejap orang-orang yang menghukum sesuatu riwayat sebagai maudhu' tu, dia kira macam mana? Macam ni lah. Tengoklah mana-mana pun. Kerana perawi-perawi dia tu. Selain daripada mereka tengok kandungan cerita tu. Perawi tu sendiri tu memang tak lepas dah. Kalau katakan kita ni bincang usul dirayah ni, untuk mengetahui hadis itu, kalau katakanlah sanad dia elok sekali, kita boleh kesal lagi. Itu maksudnya. Belajar usul dirayah tu, orang yang mahir tentang dirayah hadis, dia dapat kesan. Ni apa lagi, memang sanad dia pun cukup bermasalah. Berturut-turut perawi-perawi, dua orang perawi yang majhul, tak tahu siapa. Macam mana kita nak pakai riwayat seperti ini? Dua orang daripadanya Syiah kerak. Cuba tengok. Teruskan lagi. Dilihat kepada matanya pula, tersebut di dalamnya bahawa tertulis dekat kepala, yakni kononnya Nabi Hud, satu suratan dalam bahasa Arab. Soalnya, adakah di zaman Nabi Hud bahasa Arab sudah mempunyai tulisan seperti di zaman Nabi SAW? Siapa pula yang menulisnya? Adakah Nabi Hud sendiri atau orang lain yang diwasiat oleh Nabi Hud supaya menulisnya setelah dia mati? Ini tanda tanya ni, semua tanda tanya. Dia tulis kan, aku Hud. Seolah-olahnya dia tulis sendiri. Dan dia pesan orang, suruh letak dekat kepala dia tu nanti dia mati. Apa bukti? Ataupun orang lain tulis. Kalau orang lain tulis, kenapa kata aku Hud? Tulislah. Ini kubur Nabi Hud misalnya. Tulislah. Gitu. Ni aku Hud. Apa mana tu? Kalau kita tengok, lepas tu kalau kita tengok ayat-ayat dia memang teruk lah. Ayat-ayat dia tu pun, kalau orang yang tahu bahasa Arab tahulah.
Sekali cerita dia, mana cerita siapa yang cerita sebenarnya? Bercelarulah. Bukan begitu sifat riwayat yang sahih. Bukan begitu. Kemudian bahasa Arab ni bila wujud? Bila wujud? Di zaman tu sudah ada ke dengan tulisan begitu? Itu ngarut semua. Teruskan lagi. Riwayat tersebut juga menggambarkan kubur itu berada di salah satu lembah atau wadi Hadramaut, Yaman. Sedangkan kubur yang didakwa sebagai kubur Nabi Hud hari ini pula terletak di atas bukit dan di sana tidak ada pun gua-gua atau deretan longgokan pasir merah seperti tersebut di dalam riwayat itu. Jadi yang dalam riwayat ni disebutkan di wadi ni bahagian bawah bukit. Sedangkan dalam gambar-gambar dan tempat yang diceritakan sebagai kubur Nabi Hud itu di atas bukit. Jadi itu tak kena mengena, tak ada kena mengena tu. Tak boleh nak sesuaikan. Di situ dah bercanggah pula. Teruskan lagi. Semua itu hanyalah dongengan Israiliyat semata-mata atau ia cerita hasil rekaan pendusta besar seperti Hisham Al-Kalbi dan Asbagh bin Nubatah sahaja. Teruskan. Yang ke-9, adalah jelas bahawa tidak tersebut di dalam mana-mana dalil yang sah dalam Islam tentang di mana letaknya kubur Nabi Hud alaihissalam. Sepatah pun tidak tersebut baik di dalam Al-Quran maupun hadis tentangnya. Asar sahih yang dinukilkan daripada para sahabat juga tidak diketahui ada menyebutkan tentang kubur Nabi Hud alaihissalam atau di mana tempatnya. Yang ke-10, Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali menyebut kisah para Nabi dan Rasul sama ada secara ringkas atau secara terperinci supaya diambil pelajaran dan pengajaran daripadanya. Namun tidak tersebut pula di dalam kedua-duanya tempat di mana para Nabi dan Rasul itu dikebumikan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya ialah kerana tidak ada apa-apa keperluan pun pada menyebutnya. Malah menyebutnya boleh menjadi sebab kepada pemujaan terhadap mereka oleh orang-orang yang jahil. Sebab itulah hikmahnya tidak disebutkan. Cuba tengok kalau ada ke jadi macam mana. Jadi macam tu lah. Sedangkan bercanggah dengan sekian banyak hadis melarang buat bina di atas kubur apa semua tu. Bercanggah sama sekali. Dan Nabi SAW dah pesan dah bagi peringatan dah di akhir zaman yang akan berlaku begini-gini. Itu bukan amalan orang Islam, itu cara Yahudi dan Nasara. Bahkan berapa banyak hadis sebut. Tiba-tiba dilakukan oleh orang-orang yang mendakwa Islam. Orang-orang yang Islam lah. Dan kalau di sana didakwa oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi SAW. Teruk betul. Jadi rosak. Itulah sebab hikmahnya kenapa tidak diceritakan. Setara tu pun macam-macam dah berlaku. Jadi sekejap saya rasa penat juga Fuad baca banyak-banyak. Boleh orang lain pula baca. Siapa nak baca? Maulana. Siapa ni? Basir insya-Allah. Basir baca. Boleh ke tadi baca dah? Boleh insya-Allah. Silakan. 11 Ya. 11, oleh kerana tidak ada dalil yang terang tentang tanah kubur Nabi Hud dan lain-lain Nabi lah, para mufassirin dan ahli sejarah berbeza pendapat tentangnya. Di antara mereka ada yang berpendapat kubur Nabi Hud di Mekah. Ada juga yang berpendapat di Syam dan ada juga yang berpendapat di Yaman dan lain-lain lagi. Perincian perbezaan pendapat mereka itu adalah seperti berikut. Pertama, di Dimashq, Syam, sebelah kiblat Masjid Jami' Al-Umawi, Hafiz Ibn Kathir menyebut beberapa tempat sebagai kubur Nabi Hud yang diperselisihkan di kalangan ahli sejarah. Antara yang disebut beliau ialah dakwaan sesetengah orang bahawa ia terletak di sebelah kiblat Masjid Jami' Dimashq. Lihat Bidayah wan Nihayah. Masjid Jami' dekat Masjid Jami'. Yang kita panggil Damsyik Dimashq tu Damsyik tu lah. Ibu negara Syria tu. Sampai sekarang pun kan. Jadi di situlah sebelah kiblat, arah kiblat. Dikatakan begitu. Maknanya
Mana ahli sejarah dan ahli tafsir tidak sepakat, berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang macam mana kita menunjukkan bagi mereka tidak ada bukti yang jelas itu. Sebab itu ada khilaf. Kalau tidak, tak ada khilaf. Kalau jelas, tiba-tiba hari ini didakwa itu, memang itu tempatnya. Tidak cukup dan sebab tak ada dalil, tidak ada bukti, bawa pula katanya orang ni kasyaf lah, orang ni mimpi lah, macam-macam. Yang semuanya bukan merupakan hujah dalam agama. Teruskan Basir. Dua, ada yang menyebutnya di Palestin. Abdul Wahhab An-Najjar menyebut orang-orang Palestin mendakwa kubur Nabi Hud di Palestin. Mereka bahkan telah membina kuburnya dan mereka setiap tahun mengadakan maulidnya. Lihat Abdul Wahhab An-Najjar, Qisasul Anbiya, muka surat 74. Ketiga, Abdul Baqa Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ad-Diya Al-Makki meninggal 854 Hijrah. Di dalam kitabnya yang bernama Al-Bahrul Amir menukilkan satu riwayat daripada Muhammad bin Sabit bahawa beliau berkata, Hud, Nuh, Saleh dan Syuaib meninggal dunia di Mekah. Kubur mereka terletak di antara telaga Zamzam dan Hijir. Seseorang Nabi itu bila binasa umatnya akan pergi ke Mekah. Dia beribadat di sana sehingga meninggal dunia. Lihat Al-Bahrul Amir, muka surat 167. Keempat, ada yang berpendapat kubur Nabi Hud di Iraq, di Wadi As-Salam, dekat kubur Sayyidina Ali bin Abi Talib. Muhammad Ash-Shahid menulis di dalam bukunya Dalilul Zairi ilal Atabatil Muqaddasati fil Iraq. Ada muka surat 7 bahawa kubur Nabi Hud dan Saleh berada dekat kubur Sayyidina Ali. Dia siap memberi panduan bagaimana cara menziarahi kubur mereka. Kelima, kuburnya di Yaman tetapi tanpa ketentuan tempatnya. Inilah pendapat kebanyakan ahli sejarah memandangkan tempat tinggal kaum Ad ialah Ahqaf dan Ahqaf itu dikatakan di Yaman. Riwayat-riwayat tentang di mana kuburnya secara tepat pula tidak ada satu pun yang sahih. Sekejap. Ni Ahqaf ni pun masih khilaf lagi. Cuma kebanyakan ulama kata di Yaman. Tetapi ramai juga yang mengatakan Ahqaf tu sekitar antara Oman dengan Yaman itu, bahagian bawah tu. Oman dengan Yaman tu, sejauh seluas itu. Itulah yang dikatakan Ahqaf. Tidak jelas lagi di mana pun. Tapi kalau kita terima, memang kebanyakan ulama sebut di sebelah situlah, sebelah situ. Tapi tidak ada juga yang sebut dengan tepat, dengan jelas di mana, tak ada begitu. Teruskan Basir. Maulana. Demikianlah 5 tempat di mana didakwa sebagai kubur Nabi Hud alaihissalam. Tidak ada satu pun daripadanya disokong oleh dalil yang boleh dipercayai. 12. Oleh kerana tidak ada dalil yang terang dan pasti daripada Al-Quran dan hadis, maka banyaklah pula muncul dakwaan-dakwaan kasyaf dan mimpi oleh orang-orang tertentu. Kononnya kubur Nabi Hud terletak di Hadramaut, Yaman, pada tempat yang telah dibina hari ini sebagai kubur Nabi Hud. Padahal ia hanyalah berdasarkan dakwaan kasyaf atau mimpi yang sama sekali bukan merupakan hujah dalam agama Islam. 13. Tempat itu hari ini telah menjadi tumpuan di mana segala macam bid'ah, khurafat, bahkan kesyirikan dilakukan secara berleluasa. Paling malang ialah ia dihidupkan oleh orang-orang yang mendakwa sebagai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu segolongan habaib di Yaman. 14. Antara bid'ah, maksiat, khurafat dan kesyirikan yang telah berkembang subur dengan sebab kubur yang didakwa sebagai kubur Nabi Hud itu ialah adanya propaganda dan kempen secara besar-besaran supaya orang ramai berziarah ke kubur itu. Mereka bahkan menganggap wajib berziarah ke kubur itu. Mereka mendakwa Iskandar Zulkarnain dan Nabi Sulaiman juga pernah berziarah ke kubur yang didakwa mereka sebagai kubur Nabi Hud itu.
membuat persiapan walaupun terpaksa bersusah payah untuk pergi ke kubur itu dengan tujuan bertawassul dan beristighasah, meminta pertolongan di sana. Mengungkapkan syair-syair yang dinamakan kena sebut yang keempat ya. Yang keempat, mengungkapkan syair-syair yang dinamakan tahwidah pada malam ke-27 bulan Rejab selepas selesai menyampaikan kisah Isra' Mi'raj dan selesai membaca maulid di hari Rabu terakhir bulan Rejab. Selepas diucapkan nama Allah, mereka beramai-ramai dengan suara yang tinggi mengucapkan Hud, ya Hud, ya Hud, ya Nabi Allah. Kelima, antara kesyirikan yang terdapat di dalam apa yang dinamakan sebagai tahwidah itu ialah ucapan mereka mawjud fil kaunillah. Allah ada di alam semesta ini. Ucapan ini mengandungi akidah hulul dan wahdatul wujud sebenarnya. Ia berpunca daripada ajaran Kristian yang mempercayai Allah telah menjelma di dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Keenam, menamakan bulan Sya'ban sebagai bulan Nabi Hud. Sesetengah mereka bahkan menukar nama bulan Sya'ban dengan nama bulan Hud. Ketujuh, dalam perjalanan menuju ke kubur Nabi Hud, masing-masing kabilah akan singgah di kubur-kubur orang-orang atau syekh-syekh tertentu yang dipercayai mereka sebagai wali-wali. Di situ mereka bertawassul, beristighasah dan berdoa meminta apa-apa hajat mereka. Kelapan, mendakwa sungai yang berada tidak jauh dari kubur itu sebagai sungai Nabi Hud dan ia berpunca dari syurga. Sebelum berziarah ke kubur, mereka mandi manda terlebih dahulu di sungai itu untuk mendapat berkat daripadanya. Kesembilan. Biasanya ini kalau mengikut dalam buku-buku diceritakan, ia dirasmikan oleh syekh masing-masing pula tu. Masing-masing. Lepas tu syekh itu memulakan mandi, lepas tu orang lain tu begitu caranya. Jadi benda-benda macam ni dah jadi umum dah. Dia buat setiap tahun. Bahkan ramai pada masa itu, pada masa lain pun selalu berkunjung macam sebut tadilah. Ziarah itu memang disyariatkan. Sampai begitu sekali. Teruskan. Kesembilan, setelah selesai mandi dan berwudu, di sungai itu mereka dianjurkan bersembahyang 2 rakaat sunat wudu terlebih dahulu di satu tempat yang dinamakan Hasad Umar sebelum pergi berziarah ke kubur. Ke-10, dan banyak lagi lah bid'ah-bid'ah yang lain. Jadi begitu sekali banyak ya. Kalau kita nak lihat, benda ni bukan main-main, dah jadi kenyataan dah sekarang ni. Jadi ancaman kepada akidah. Dan orang-orang yang menganjurkan, orang-orang yang menjadi tekong lah kita kata, di sana ya sebahagian besarnya puak-puak Habib ni. Sebab itulah saya berpesan daripada dulu lagi, kena berhati-hati dengan puak-puak Habib ni. Bukan semua Habib saya maksudkan, tidak. Bukan semua. Kalau yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul itu dan membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul, memang kita terima dengan baik, dengan senang hati. Kita berbangga dengan mereka. Tetapi kalau yang macam ni, apa artinya? Sekarang ni dah timbul dah pula di Indonesia. Beberapa pihak dari kalangan ulama mereka mempertikaikan keturunan puak-puak Habib ni. Yang didakwa sebagai keturunan Nabi. Bila dibuat kajian dari sudut silsilah nasabnya memang terputus, beratus tahun putus. Dan sampai sekarang ni mereka tak boleh jawab lagi tu. Maknanya ni semua cari makan semua ni. Menunggang agama, orang panggil macam ni lah. Dan itu lebih banyak kita dapati di Indonesia. Sebab itulah ulama-ulama mereka cuba membuat kajian. Macam-macam kajian. Dan sampai hari ini mereka tidak dapat jawab lagi kritikan itu. Jadi ini semua dakwaan. Kalau katakanlah keturunan Nabi sendiri pun yang buat begitu, itu tidak boleh menjadi hujah dalam agama. Dalam sejarah ni, berapa banyak keturunan Nabi SAW ni yang didakwalah, wallahu alam betul atau tidak, tetapi mereka telah membuat berapa banyak kerosakan. Termasuk kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, sampai roboh Kaabah tu dia pergi serang. Ini semua dikaitkan dengan anak cucu Nabi, bukan orang-orang lain, anak cucu Nabi sendiri. Baiklah. Sekarang ni saya rasa
Kita boleh tunjuk di sini ya. Sekejap. Kita boleh tunjuk di sini, kita cari ya. YouTube. Ni misalnya kalau kita tengok di sini, Qabr Hud fi cuba tengok. Nampak ke tidak ni? Saya tunjuk ni. Nampak Maulana. Itu kubur tu. Macam mana tiba tengok ramai orang ni. Nak melawan Kaabah ni. Nak lawan tanah haram pergi. Cuba tengok ni. Dengan spanduk, dengan bendera, dengan apanya. Ini semua ni. Ni Habib Umar pun ada juga pergi ni. Cuba kita tengok semua. Ni dibaca, yang dipanggil tahwidah apa semua tu. Dah ada istilah-istilahnya pula sendiri. Cuba tengok ni, penuh jalan ni orang pergi. Dahsyat. Fitnah semua ni. Fitnah akhir zaman. Kita boleh lihat di sini, kalau masing-masing buka kan, ada pula yang mendakwa, ada gua lah pula. Dalam YouTube ni boleh tengok macam-macam. Yang mendakwa dia berjumpa dengan Nabi Hud dalam tu lah, macam-macam cerita. Dia bila terbuka fitnah ni kan, akan banyaklah kekarutan pula. Akan banyaklah benda-benda yang mengarut seperti ni. Cuba tengok ni. Kalau kita tengok banyaklah. Nampak ke tidak ni? Nampak ke tidak? Dengan palu, gendang, apa yang semua. Nampak. Semua nampak tu kan? Nampak Maulana. Nampak Boleh kenal juga siapa tu? Kenal. Kenal mana. Yang macam tu lah dibawa tempat kita ni, bawa penyakit. Orang-orang macam tu lah dibawa tempat kita ni malangnya. Tak sedar lagi. Bukan satu dua, video tu banyak. Tidak mungkin dah keliru ni. Memang jelas. Tetapi itulah bendanya. Ini penyakit lah ni. InsyaAllah yang dapat menyelamatkan benda-benda ni orang yang belajar hadis juga. Yang Imam Ahmad kata ahlul hadis. Orang-orang ni lah yang dapat cerita hakikat ni. Kalau tidak, tengoklah. Kita pun dah seramai mana tertipu. Duduk angkat, duduk sanjung. Padahal dia tu bapa bid'ah. Duduk buat bid'ah sampai begitu sekali. Jadi bukan seorang dua. Jadi orang-orang macam ni. Itulah malangnya yang kita sedih. Dan yang belajar dengan orang seperti ni yang balik, itulah yang jadi menyebabkan jadi bercelaru dan huru-hara, ilmu pun berkecamuk jadinya. Bawa hadis maudhu' apa jadi kebiasaan. Inilah orang-orang yang belajar dengan orang-orang macam ni lah di sana. Setelah orang-orang kita ni kenal, tahu, pergi ke sana. Dulu orang-orang kita tak pergi, tak pernah kenal sana. Mereka pergi ke tanah Arab atau pergi ke India, pergi ke Pakistan. Dan ilmu yang mereka dapat, alhamdulillah tidak ada apa pun yang pelik-pelik. Tapi setelah ada ni, tak boleh pergi ke India, tak boleh pergi ke Pakistan, tak boleh pergi sini, macam-macam tu.
Orang kita pun mula pergi ke Yaman. Inilah sinilah mula penyakit. Cuba tengok di Malaysia ni yang bawa penyakit ni siapa? Yang bawa hadis maudhu' banyak-banyak benda-benda yang mengarut ni siapa? Mudah saja. Ini benarnya. Tapi masih berbangga tu. Berguru dengan orang ni berbangga kononnya. Jadi pihak berkuasa pun tak peka dengan benda-benda macam ni. Tak berterasa. Padahal sudah penuh dah dalam YouTube, dalam mana-mana ni. Jelas kita boleh lihat. Ada keliru langsung. Bukan seperti zaman dahulu. Nak dapat gambar pun susah. Sekarang ni video. Orang dapat. Orang pergi, individu pergi macam-macam. Semua dapat bukti ni. Jadi begitulah perkara ni. Bahaya, saya tidak nak hurai panjang lagi. Kalau nak hurai lagi, banyak lagi boleh. Tetapi cukuplah rasanya setakat itu. Jadi ini salah satunya antara sebab yang jadi modal untuk mengelirukan masyarakat ramai ialah hadis-hadis tadi. Hadis-hadis itulah yang kita bahas hari ini. Jadi tak ada dah, tak boleh dah langsung nak buat modal hadis itu. Sebab tu mereka pergi ke saluran lain, pergi kepada mimpi orang tu lah, mimpi orang ni lah, orang tu kasyaf lah. Semua tu karut semua. Tak bukan hujah dalam agama. Itulah hakikat kubur Nabi Hud. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak di situ. Dalam riwayat-riwayat pun berbeza-beza ceritanya. Jadi saya rasa memadai lah kot. Mungkin saya ada satu lagi contoh. Sebab banyak juga riwayat yang menyebutkan di Masjidil Haram tu. Di tapak Masjidil Haram tu, di bawah tu. Beribu-ribu para Nabi ada tu. Kubur para Nabi. Ini pun satu hal juga. Masjid yang asalnya Nabi kata jangan bina masjid atas kubur, tiba-tiba dikatakan di bawah tu ada sekian ramai kubur Nabi-Nabi. Itu satu contoh yang lain lah. Kita akan bagi sebagai contoh yang keempat insya-Allah. Jadi setakat ini sempat kita bagi setakat contoh yang ketiga. Jadi saya rasa memadai lah kot sekadar itu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa kemusykilan kau sahabat-sahabat sekalian? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ana Basil dari Pulau Pinang. Ya, silakan. Pertama sekali ana rasa belum terlambat kot nak ucap tahniah kat Maulana atas kurniaan daripada Kuib tu. Kehormat Dr. Hadis, tahniah Maulana. Terima kasih semua. Yang keduanya ana mungkin tiap Sabtu ni sayang nak kena tinggal kuliah Maulana, tak boleh ikut dah sebab ada hal. Mungkin nak tengok rakaman lah. Minta Maulana tolong doa sikit lah. Mudah-mudahan kita semua diberkati insyaAllah. Okey, soalan Maulana tentang negeri Rai tu. Kalau Maulana boleh jelas sikit. Yang pertama. Yang keduanya dalam buku Sahih Bukhari Maulana tu ada tulis dalam muka surat 771 tu tentang lihat atraf hadis tu. Apa maksud atraf tu? Yang kedua tu yang tadi kita bincang dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab itu adakah ia kitab Adab Al-Mufrad? Dan yang soalan yang terakhir, karamallahu wajhah tu yang dinisbahkan kepada Saidina Ali, ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalau kita kata karamallahu wajhah tu disebabkan Saidina Ali tidak pernah menyembah berhala, tetapi ada juga sahabat lain yang tidak juga pernah menyembah berhala. Bolehkah kita nisbahkan juga kepada sahabat yang lain ataupun kita cuma nisbahkan radhiyallahu anhu sahaja? Terima kasih Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak tu soalan tu. Beberapa soalan tu. Kena ulang semula ya. Yang pertama tadi apa soalan tadi? Yang pertama sekali tentang negeri Rai. Rai. Rai tu Razi. Orang-orang yang di sana dipanggil Razi. Khilaf qiyas lah dari segi nisbah tu. Dalam Iran sekarang. Dalam Iran. Itu Rai itu. Kemudian apa yang kedua tadi? Yang kedua tentang buku Maulana Sahih Bukhari itu di bawah tu tulis lihat atraf hadis. Maksud dia atraf lah. Atraf. Atraf tu maksudnya hadis berkenaan juga tapi mungkin yang pendek, yang panjang begitu. Sebahagian daripadanya sahaja itu maksud atraf. Mana hadis yang berkenaan itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin juga sama 100%. Mungkin juga ada perbezaan sedikit sebanyak. Macam tadi kan, hadis 53 dia sebut atrafnya ada pada hadis sekian. Itu maksudnya hadis-hadis yang
Samalah. Ada hadis yang sama. Cuma mungkin dalam bentuk yang lebih ringkas atau lebih detail. Begitulah. Itu maksud atraf. Seterusnya apa tadi? Mana Basir tadi? Seterusnya apa tadi? Saya tak ingat. Itu karramallahu wajhah tu. Karramallahu wajhah, memanglah ada sebut macam-macam. Kenapa Sayyidina Ali itu disebutkan karramallahu wajhah bila disebut nama dia? Seperti saudara kita Basir tadi sebut, salah satunya dikatakan dengan sebab dia tidak sembah berhala. Cuma soalnya kenapa sahabat lain yang ramai lagi yang tidak sembah berhala tapi tidak dikatakan karramallahu wajhah? Itu persoalannya. Ada juga yang mengatakan dia tidak semua dia disebutkan karramallahu wajhah itu kerana dia tak pernah melihat auratnya. Tak pernah melihat auratnya. Itu kononnya yang jadi alasannya. Jadi pelik juga kan? Kan Nabi SAW suruh kita bersihkan bulu ari-ari apa semua tu. Jadi Sayyidina Ali kalau nak bersihkan macam mana agaknya tak tengok. Pelik juga. Macam mana kalau terluka apa? Pelik juga. Itu kononnya disebutkan sebagai sebab disebutkan karramallahu wajhah. Sebenarnya tak betul semua tu. Yang betulnya ialah ada juga yang kata itu sebutan Syiah untuk Sayyidina Ali. Yang sebetulnya tidak juga, itu pun tidak juga. Syiah tidak sebut karramallahu wajhah. Mereka sebut alaihi salam. Jadi karramallahu wajhah itu satu doa oleh orang-orang Sunni juga, ulama-ulama kita juga, sebagai balasan atau jawapan kepada musuh-musuh Sayyidina Ali. Bila mereka sebut nama Ali, mereka kata qabbahallahu wajhah atau sawwadallahu wajhah. Itu doa mereka. Mereka doakan keburukan untuk Sayyidina Ali. Seperti golongan Khawarij dan lain-lain. Begitulah. Jadi sebagai tindak balasnya, Ahli Sunnah mendoakan kebaikan untuk Ali. Karramallahu wajhah. Itu sebabnya. Kalau nak ada pun. Kalau nak kira, yang selayaknya, Sayyidina Ali seperti orang-orang lain jugalah. Radhiyallahu anhu. Itulah yang disebutkan dalam Quran pun tentang sahabat-sahabat ni. Itulah yang selayaknya. Tapi kalau kita nak terima juga, itu boleh. Atas dasar itu adalah tindak balas atau jawapan oleh ulama ahli sunnah terhadap orang-orang yang mendoakan keburukan terhadap Sayyidina Ali itu. Itu sebenarnya. Kalau kita nak terima pun. Yang lebih baiknya, Sayyidina Ali sama seperti sahabat-sahabat yang lain, kita sebut selepas menyebutnya dengan radhiyallahu anhu sebagai doa. Itulah yang paling tepat. Lagi apa lagi, banyak juga soalan tadi. Maulana, ada lock internet bilang tentang kitabul adab tu, adakah dia kitab Al-Adabul Mufrad? Itu bukan kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, di dalam Sahih Bukhari juga dia ada kitabul adab. Itu saja ya. Saja masih Maulana. Ya, sama. Ada lagi orang lain, siapa-siapa ada kemusykilan? Assalamualaikum. Bukan yang baru, yang tadi juga ya. Yang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada beberapa nama perawi tadi yang hujung dia tu Al-Kalbi. Jadi sahabat Nabi pun ada seorang nama Dihyah Al-Kalbi kan. Jadi Al-Kalbi tu dia nisbah kepada apa? Sebab kalau orang jenis faham sikit-sikit Arab, bunyi kalbi macam anjing pula bunyi. Apa maksud sebenarnya Al-Kalbi? Dia daripada keturunan Bani Kalb. Orang-orang daripada keturunan Bani Kalb memang dia Al-Kalbi lah nisbahnya. Ada keturunan lah. Nisbah kepada satu keturunan. Jadi orang Arab ni macam-macam nama dia. Nama misalnya kita kata Raja Arab Saudi dahulu. Raja Fahad. Al-Fahad. Fahad tu apa mana? Harimau lah. Fahad. Harimau. Jadi mana kalb tu Bani Kalb tu mana anjing lah, maknanya macam mana? Memang anjing lah. Tapi dia nama keturunan, satu kumpulan. Yang berani ke garang ke. Kita menunjuk gitu lah. Harimau misalnya berani lah. Gitu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Afif. Afif daripada mana? Daripada Asam Aceh tapi duduk dekat yang baca tadi. Yang baca tadi. Ya. Ya. Ada apa Afif? Tahulah berkenaan dengan kedudukan Ibnu Ishaq ni.
Adakah kita kena tolak secara total ataupun kita boleh terima riwayat dia kalau ada syawahid ataupun mutaba'ah lain? Kalau ada orang yang kuat meriwayatkan juga, sebenarnya kita tak perlu dia pun. Kalau yang macam tu, kita ikut orang tu sajalah. Dengan sebab itu tidak akan jadi kurang apa pun kalau tak terima Ibnu Ishaq langsung. Seperti ulama-ulama besar yang saya sebut tadi, mereka tak terima langsung. Tak akan ada apa-apa kekurangan pun. Bahkan lebih bersih. Riwayat tu lebih bersih kita terima. Kalau nak terima pun, yang mana ada orang lain juga riwayat seperti itu. Dan orang tu kuat. Itu yang macam tu lah yang diterima tu. Kalau tidak, tak boleh terima. Bahaya. Tafarrudat Ibnu Ishaq. Macam tadi itu termasuk dalam tafarrudat dia. Tafarrudat dia tu, yang kita baca tadi, sebahagiannya, memang dah sebut oleh ulama. Dia ada banyak syarat nak terima riwayat dia. Bagi orang yang terima lah. Bagi orang yang tak terima, dia tak terima dah ikut mana-mana pun. Bagi orang yang terima pun dengan beberapa syarat. Salah satunya, ia tidak termasuk dalam tafarrudat dia. Kalau riwayat dia secara an-anah, tak boleh terima. Kalau riwayat dia yang menyokong fahaman Syiah, tak boleh terima. Kalau riwayat dia misalnya bercanggah dengan riwayat orang lain, tak boleh terima. Banyaklah syaratnya. Jadi kalau kita kira riwayat tadi, banyak tu bercanggah tu. Ada lagi an-anah di situ, ada lagi tafarrudat dia. Kemudian orang yang meriwayatkan daripada, tak ada orang yang meriwayatkan selain daripada dia. Banyak sangat. Sebab untuk kita tidak terima, tak boleh terima sama sekali. Sebab itu orang-orang yang mendakwakan itu sebagai dalil pun, mereka sebut saja, mereka pun tak berani juga nak pegang kuat-kuat. Sebab akan ada bantahan daripada banyak pihak. Akan ada bantahan. Mereka pun tak berani juga. Tapi untuk mengelirukan itu dibawakan jugalah nak bagi nampak banyak tu. Sebenarnya tak ada nilai semuanya. Kalau dilihat dari sudut ilmu hadis lah. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Hanya kalau boleh baca buku yang saya tulis tu. Sebab dalam tu banyak. Saya bagi contoh, bukti. Daripada kitab dia sendiri dan daripada kitab-kitab lain. Contoh tadi, daripada kitab lain, bukan dalam kitab dia. Jadi masalah ni dia sampah lah. Dia tinggal, susah kita jadi kena sapu. Sampah tu merata di mana-mana. Kadang-kadang ulama kita ni, dia kemukakan riwayat orang seperti ini sebagai iktibar untuk kita buat perbandingan antara riwayat yang sahih dan tidak sahih macam mana. Begitu cara dia. Tapi orang yang tidak tahu cara tu, dia boleh terkeliru. Kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam.